Dan 3 orang narasumber kita seperti yang telah pun kami kongsikan juga di awal pertemuan kita. Di Rampai Pagi ini kita bawakan iaitu insyaAllah bersama dengan Puan Ernawati binti Haji Mahir merupakan pemangku penolong pengarah bahagian orang kelainan upaya. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan? Alhamdulillah baik. Dulu kan tu pantun itu. Pantun itu. Pantun itu dulu. Sebenarnya untuk penghabisan tapi tidak mengapa. So sebenarnya untuk makluman bersama masa ni Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ada kejohanan rumah-rumah. Jadi rumah-rumah ni lain-lain colornya lah. Okay? Kuning, merah, biru dan juga hijau. Yeah. Jadi ini khusus untuk tim ataupun pasukan Si Lubang Bangsi yang berwarna kuning. Kerana saya tim Si Lubang Bangsi. Masya Allah. InsyaAllah. Jadi pantunnya berbunyi cuman ya. Pejuang sejati berani bertempur. Si Lubang Bangsi diberi nama. Kejohan, salah. Lagi sekali pengantuk lagi sekali. Semula. Okey, semula. Pejuang sejati berani bertempur. Si Lubang Bangsi diberi nama. Penyertaan kejohanan selang-seli bercampur. Warga OKU tetap dilibat sama. Masya Allah. Boleh jawab? Itu dia. Tidak payah. Itu dia tetamu pertama kita bersama kita pada pagi ini iaitu Puan Ernawati. Terima kasih Puan Ernawati. Dan di sebelahnya pula Denny, silakan. Kita bersama dengan Yang Mulia Puan Haja Jar Arana Haji Talib, merupakan seorang Presiden Persatuan Bijak. Ya, Assalamualaikum, apa kabarnya Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana datang hari ini ke Rampai Pagi Puan. Alhamdulillah. Ya, Puan dah depan tu nah? Anda dapat hari ini. Anda payah. Dan di sebelahnya pula kita perkenalkan pada pagi ini istimewa kita bersama dengan Muhammad Is bin Osman Zaini, merupakan perantis sumber manusia Jabatan Sumber Manusia BLNG. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum macam mana tu? Macam mana saja? Berikan ke depan. Assalamualaikum. Kalau baik Puan, baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih macam mana? Terima kasih. Terima kasih ya. Kita ucapkan kepada semua tetamu kita kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini Denny ya, untuk diwawancarakan, dan kita ni akan perkatakan sekali lagi mengenai dengan sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya bagi tahun 2023 HOKU ya. Baik, silakan Denny. Baiklah, kita mulakan wawancara kita hari ini bertanyakan soalan dengan orang yang berada di sebelah saya. Puan Erna, kalau boleh tanyakan sebagai mukadimah, boleh kali barang diterangkan kepada penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Silakan Puan. Baik, terima kasih Dini dan juga Is. Sama pulang ni, Is, ini Is. Is lebih dan Is. Tajamnya ke sana, lebih sharp ke sana. Is. Kan? Okey, so mengenai dengan Hari Antarabangsa OKU ni, ianya memang disambut setiap tahun. Okey, setiap tahun kita ni adakan untuk memperingati orang kelainan upaya kita ni. Sebabnya kita ni tahu orang kelainan upaya kita ni adalah sebenarnya sebahagian daripada masyarakat kita ni yang indah dapat kita ni sisih-sisihkan. Okey, dan hari ini pun kita ni berpeluang berjumpa dengan Is. Dan barangkali kemudian sekarang ia akan menceritakan pengalamannya selaku seorang OKU pendengaran. Okey, untuk Hari Antarabangsa OKU ni sebenarnya ia memang disambut, saya katakan setiap tahun tadi, tapi kalau di negara kita ni selama 12 tahun sudah kita ni meraikannya semenjak tahun 2011 macam itu. Dan setiap tahun temanya akan berubah-ubah. Pada tahun ini temanya, saya nak masalah pasal temanya ni is very sangat specific, penting. sangat penting. Kalau bahasa Inggerisnya the United in Action to Rescue and Achieve the Sustainable Development Goals for, with and by persons with disabilities. Jadi bahasa Melayunya tema ini adalah bersatu padu kita ni sama-sama tu dalam tindakan menyelamat dan mencapai SDG untuk, dengan dan oleh orang berkelainan upaya. Okay, kan sama sudah sebutan tanda tu Puan. Kan sama sudah. Kan sama sudah. Ya, tentu kan. Lebih bagus saya.
Tapi itu tu Silakan, ya. kita tani ambil yang ujung tu untuk dengan dan oleh orang berkelainan upaya. Okey. Kerana ketanian ni patut tahu bahawa sebenarnya bisturang ani ada ketani kebolehan. Bukan saja ketani melihat jangan ketani fokus kepada yang kekurangan bisturang itu. Okay, sebab ketani yang kira-kira normal ni pun ada kekurangan juga. Pasti. Tidak perfect. Pasti tidak perfect. Dan kemudiannya bisturang ni yang mempunyai benar mempunyai kekurangan, tetapi ketani patut fokus lagi, refokus kepada diorang punya kelebihan itu. Jadi penting pada kalian ni pun ketani kan membicarakan mengenai dengan keboleh pasaran bisurang ni. Sebabnya ada bisurang ni nilai tersendiri They have their own specialty. Dan mengenai dengan Hari Antarabangsa OKU ni sebenarnya beberapa acara telah pun dirancangkan, dijadualkan. InsyaAllah pada satu hari bulan Disember ada khutbah Jumaat yang khusus mengenai dengan Hari Antarabangsa OKU. Kemudiannya ada pesta ria inklusif. InsyaAllah akan kami adakan di Bandar Kuchria, BKC kita ni, dan ini akan bertempat di Taman Semuda Omar Ali. Okay, so ia adalah satu acara yang melibatkan pelbagai agensi kerajaan maupun rakan-rakan strategik yang kita ni ada di negara kita ni, yang sebenarnya melihatlah kepada sisi kebolehan dan credibility seorang OKU di dalam negara kita ni. Macam mana diorang tu menyumbang kembali kepada masyarakat kita ni. Jadi ada lagi acara yang lain, tapi masih lagi menunggu tarikhnya yang insya-Allah akan ditetapkan kemudian adalah Majlis Qalbun Salim. Jadi Majlis Qalbun Salim ni kami akan adakan solat berjemaah asar, kemudiannya ada ceramah khusus mengenai dengan OKU, dan kemudiannya doa kesyukuran untuk OKU kita ni dan juga rakyat Palestin insya-Allah. Acara lain tu ada juga lagi. Jadinya bukan satu acara, tapi itu ni kebilangan ni Jabatan Muda Masyarakat banyak acara tu sebabnya yang dilihat adalah komuniti secara keseluruhan. Jadi OKU ni nanti ada lagi HOKU ni ada lagi acara sampingan-sampingan yang lain yang melibatkan sama juga agensi kerajaan dan juga rakan strategik. InsyaAllah ada program yang akan diusaha sama dengan bisurang ni, iaitu sign language ke apa tu bersempena dengan HOKU ni. Expo pendidikan insyaAllah juga akan diadakan, tetapi mungkin bersempena dan bukan pada tahun ni, walaupun bukan, tapi ia insyaAllah akan diadakan bersempena dengan HOKU ni. Mungkin ianya akan diadakan pada tahun hadapan 2024 insyaAllah ya, sesuai pada waktu-waktu yang akan ditetapkan. Ya, baik, demikian tadi ada sedikit penjelasan, baru sedikit tetapi ianya cukup jelas, cukup nyorang padat betul sekali. Terima kasih penolong-penolong kita, memang cukup padat sekali dengan informasi yang telah pun dikongsikan oleh Puan Erna. Dan kita ingin sekali lagi memberikan di mana tetamu kita pada pagi ini juga kita bersama dengan Puan Hajah Ja'arana binti Haji Talib, merupakan Presiden Persatuan. Dan Auda ingin kita kongsikan bersama, beliau merupakan ibu kepada tetamu kita Is ya. Jadi sebagai seorang ibu, apakah harapan kepada anak puan untuk dapat puan kongsikan pengalaman puan dalam memastikan kesejahteraan Is sendiri? Silakan puan. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya pengalaman ini indah setakat masa ini saja. 27 tahun sudah umurnya, jadi pengalaman saya itu memang banyak dari segi pelajaran, dari kehidupan di rumah ataupun di tempat kerja. Jadi bermulanya itu memang dari rumah. Jadi saya sendiri dari umurnya 6 tahun itu saya akan mengikuti segala pembelajaran di hospital, di sekolah dan juga di rumah. Jadi masa di sekolah tu cikgu-cikgu akan menolong memberikan satu nota di mana bila ia balik ke rumah saya akan mengajar. Cuma tu juga bila sudah ia ke peringkat menengah dan peringkat ke menengah dan sehingga ia mendapat pekerjaan. Jadi di sana komunikasi adalah bermain
yang paling penting lah, yang peranan itu, itu dan jadi kami pasal diajar bahasa isyarat. Jadi bahasa isyarat ini penting dan mesti diajarkan untuk anak yang orang kurang pendengaran. Dengan masa yang sama, guru-guru yang ada di sekolah ataupun di institusi-institusi di mana IS pernah setelah habis sekolah menengah, IS menyambung ke muda institusi pendidikan belajar computing. Dari sana IS berminat untuk belajar melukis dan pelajaran yang diambilnya adalah AutoCAD. So IS setelah sudah habis sekolah, memang pekerjaan itu susah untuk mendapatkan. Bila ditanya dengan majikan-majikan, perkara yang paling ditanyakan macam mana kami berkomunikasi dengan dirinya. Jadi alhamdulillah PPB ataupun KKBS telah ada masa tu program untuk anak-anak orang OKU ni untuk ditempatkan di sana untuk mendapatkan latihan. Jadi latihan itu diberikan kepada anak-anak OKU masa tu baking, computing dan menjahit. Tapi IS memilih untuk memasuki program yang panjang, masa yang panjang, setahun lebih. Dari di sana ia ditempatkan bekerja di Ukur masa itu. Jadi bekerja di sana, saya sendiri turun padang, terpaksa ke office tu mengajar bos ataupun pekerja-pekerja di sana bahasa isyarat. Jadi dengan masa yang sama, diorang belajar dan dipermudahkan diorang berkomunikasi dan ia dapat membuat kerjanya dengan lebih baik. Setelah itu sudahnya habis attachment, jadi dia ada kerja lagi. So ia mencari pekerjaan. At the same time masa tu Surya Energy Lab ada menawarkan untuk internship for 3 bulan kerja di SEL. Di sana IS diajarkan untuk melukis designing untuk SEL, di mana sana juga ia belajar untuk berdikari, mempelajari hal ehwal SEL itu yang ada berkaitan dengan oil and gas. So di sana ia banyak belajar di sana, dan mempunyai banyak kawan. From there setelah SEL itu pun sama juga, sudah habis ia ada kerja. So ia mencari lagi pekerjaan yang lain. Ia kerja di kedai berjual furniture IKEA. So ia enjoy lah di sana dengan kawan-kawan, dan kawan-kawannya itu pun saya ajarkan lagi bahasa isyarat. So artinya it tidak semestinya tadi berhenti untuk mengajar. Betul. Walaupun di rumah, di tempat kerja dengan kawan-kawan, bahasa isyarat itu paling penting. Saya sebenarnya cukup terpegun Puan mendengarkan cerita daripada Puan tadi. Memang tidak dapat dinafikan ada cabaran-cabaran yang tertentu dan apa yang menjadi sesuatu yang rasanya dapat dibanggakan juga, menjadi sebagai sumber inspirasi kita hari ini adalah penonton, kesungguhan seorang ibu sebenarnya dalam menjaga anak. Dan juga kalau bis kita kongsikan tadi, bis kita sendiri turun padang mengajar menangani IS dan juga mengajar rakan-rakan dan juga dengan rakan-rakan setugas untuk cara berkomunikasi bersama IS. Jadi dah pun dengarkan perkongsian pada Puan mengenai dengan pengalaman Puan bersama dengan IS. Mungkin kalau boleh tanyakan ni Puan kepada IS barangkali, mungkin IS boleh kongsikan, mungkin Puan barangkali menganut ni Puan apa boleh menerangkan, menterjemahkan pada kita ni. Kalau bertanyakan, mungkin tadi saya dengar cerita Puan, katanya boleh dengarkan cerita IS sendiri, macam mana pengalaman beliau sendiri macam mana bekerja. Ya. Okey. Dahulu ia bekerja di Ukur dengan banyak kawan, ia mendapat banyak kawan yang happy. Yang kedua, ia bekerja dengan SEL dan banyak dipelajari melukis dan mendesain. Yang ketiga, dia belajar kerja dengan IKEA
dengan bos yang kawan. Cara komunikasinya kalau sekiranya bosnya tu Indah dapat bercakap, dia akan panggil dengan secara begini. Lepas itu dia kerja dengan apa? Menulis. Ditulis dengan memberi instruction lah. So now sekarang ia dapat bekerja di LNG, diberi peluang untuk apprentice. Terus sekarang masih sudah bekerja? Sudah bekerja. Kerja yang tetap ya. Apprentice. Perantis. Ya. Jadi dalam memang tidak semudah ataupun orang Ketania itu melalui perjalanan untuk proses mendapatkan pekerjaan bagi sendiri bukanlah suatu perjalanan yang mudah ya Puan. Betul. Dan mungkin sedikit Puan sebagai seorang ibu mengongsikan kalau sendiri sebetulnya mempunyai masalah apa Puan, pendengaran ataupun macam mana? Adalah anak yang OKU pendengaran, tetapi di umurnya 6 tahun, Kerajaan Kebudayaan Yang Maha Mulia telah memberikan ia cochlear implant. So dengan cochlear implant itu ia boleh mendengar, tapi hanya ia tidak dapat berbicara. Belum dapat berbicara. Ya, baik. Ya, dan seterusnya pula kembali kepada Puan Erna. Mungkin harapan kena keterbatasan waktu yang ada ni. Kena berita 9 pagi. Mungkin Puan dapat memperkatakan mengenai dengan sambutan Hauku ini. Betul sebutan saya Hauku? Hauku. Bukan Hauku ya? Hauku boleh. Silakan. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya ingin diperkatakan. Ini pun salah satunya kerana kita ni tahu tadi dalam temanya tu pun untuk juga orang kelainan upaya kita ni. Dan ini adalah salah satu contoh sahaja. Banyak sebenarnya agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat yang mengambil OKU Ketani ini bekerja. Cuma dengan cabaran-cabarannya yang tertentu. Jadi saya lupa tadi menyentuh untuk Harian Antarabangsa OKU ini ada keputusan akan disampaikan insya-Allah oleh Menteri Kebudayaan dan Sukan dan penyalaan lampu insya-Allah juga akan diusahakan untuk Ketani sama-samalah mendiak lampu Ketani Hauku ni macam itu. Dan nanti insya-Allah sambutan itu pun di BKC itu pun kami akan mengadakan untuk bisturang untuk Ketani bersukaria dengan bisturang ni dan untuk Ketani spend time dengan diorang. Tapi yang penting juga di sini adalah Ketani ingin memperlihatkan kepada masyarakat Ketani bahawa bisturang ni sebenarnya apabila Ketani bagi diorang ni peluang, bisturang ni boleh. Cuma lagi Ketani tinggal Ketani yakin dengan gitu ni decision Ketani untuk mengambil bisturang. Tapi Jabatan Muda Masyarakat memang memahami mengenai dengan keterbatasan dan kemudiannya segala cabaran seperti yang Puan tadi kongsikan. Terpaksa saya turun padang, which is sebenarnya bagus. So that's why Sempena Hak Aku ini pun juga akan diungkayahkan satu program yang akan memberikan kepada employees yang majikan-majikan ini cara untuk bizurang ini dapat menerima OKU ini bekerja dengan habis diorang. Sama ada akan diajarkan bahasa isyarat ataupun keperluan-keperluan lain mengikut kategori OKU yang ada. Alhamdulillah. Satu maklum yang cukup berguna sekali untuk hari ini. Dan yang paling penting je rasanya Puan, dengan adanya aktiviti yang ada ni nanti, berikan peluang untuk kita ni untuk mengenali mereka. Sesungguhnya seperti yang dikongsikan tadi, semua ada cabaran-cabaran dalam hidup, ada juga keterbatasan dalam hidup. Jadi jangan fokus arah keterbatasan kita ni, fokus arah strength kita ni Puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Erna sendiri dan juga tetamu kita Puan Hajah Jaarana binti Haji Talib, juga kepada Muhammad Is bin Osman Zaini kerana telah berkesudian bersama kita meluangkan masa mengenai dengan sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya HOKU ini bagi tahun 2023. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada Puan Ernawati binti Haji Mahir. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.